والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Al-Fadhil Syahwan selaku imam tua dan juga pengurusi masjid, pengurusi jawatan kuasa kemajuan agama Masjid Mukim Padang, Masjid apa nama? Ada nama? Al-Munir, Al-Munir, Al-Munir Mukim Padang. Seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tidak ketinggalan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita teruskan hidup kita di muka bumi ini sampai kita meneruskan siri-siri ibadat kita, sama ada hak wajib ataupun yang sunat. Pertamanya mengucap terima kasih kepada pihak masjid, terutamanya Al-Fadhil Syahwan selaku imam tua yang sekali lagi jemput hamba mari ke Masjid Al-Munir Mukim Padang ini setelah tak sampai sebulan dan mari dalam beberapa minggu yang lepas hamba sudah mari dah ke Masjid Padang ni. Tapi mari hari itu dalam program pemilihan pencalonan ahli jawatan kuasa kemajuan agama Masjid Mukim ni. Jadi malam ni mari pula tak sampai seminggu, tak sampai sebulan. Hadir pula malam ni, katanya majlis malam ni namanya Majlis Isra' dan Mi'raj. Majlis Isra' dan Mi'raj ataupun mudahnya kita kata nama biasa digunakan ialah majlis memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' dan Mi'raj itu telah pun berlaku semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya pada sebut berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj itu. Mana dalil ayat Al-Quran atau hadis Nabi berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi dalil dia berlaku, benda ni berlaku sungguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil dia ayat yang telah membaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Satu perjalanan yang yang pelik. Sebab itulah apabila Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj ini,
Puak-puak kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal tidak mempercayai Isra' dan Mi'raj ini. Jadi Isra' ini ialah, maksud Isra' ialah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dari segi istilah. Adapun dari segi bahasa, Isra' ini bererti jalan mana. Di jalan mana itu panggil Isra'. Supaya amo lepas ni amo nak gelik. Jalan mana amo gelik? Kapuan amo bukan siang. Malam hari di sana ni separuh jalannya siang, separuh jalannya lagi mana? Sebab orang berbayar maghrib amo dah tengah jalan. Maknanya amo start di Langgar tadi daripada Masjid Langgar, amo turun tak maghrib lagi, itu siang lagi. Tadi tak penuh jalan mana. Kalau balik ni jalan mana. Itu dari segi bahasa jalan mana. Tapi dari segi istilah Pak Ahmad sebut tadi. Maksud Isra' ialah berjalan mana. Arti Isra' berjalan mana. Makna Isra' ialah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Itu Isra'. Al-Mi'raj pula, Mi'raj. Isra' wal Mi'raj, Isra' dan Mi'raj. Isra' suku, Mi'raj suku pula. Mi'raj arti dia tangga. Tangga tikar. Naiklah kata. Itu makna asal perkataan. Tetapi yang dimaksudkan ataupun makna Isra' makna Mi'raj yang kita bincang tadi ialah perjalanan Nabi juga. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7 sampailah ke Sidratul Muntaha, bahkan lebih lagi. Sampai ke Mustawa. Baik. Itu dari segi makna perkataan dan istilah Isra' dan Mi'raj. Kita belajar gapo-gapo pun biar kita kena faham gapo dia, makna dia, gapo dia arti. Pun kita belajar semaya. Apa arti semaya? Solat. Solat pada bahasa gapo dia. Solat pada istilah gapo dia. Solat pada istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Semaya-semaya ni ialah beberapa ucapan, bacaan, perbuatan mula dengan takbir, sudah dengan salam. Itu orang panggil setiap benda yang kita belajar permulaannya ialah kita kena tahu apa dia definisi ataupun makna perkataan ataupun istilah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dah, dalil yang pertama, yang keduanya arti dia, pengertian. Yang ketiganya, orang tanya kita bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj ini. Isra' dan Mi'raj ini bersalah-salahan ataupun berlaku khilaf di kalangan ulama. Bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj ini? Hak mana itu memang tidak ada khilaf. Sebab itu memang disebut oleh Al-Quran sendiri. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan. Waktu malam. Tapi malam bila? Berapa bulan? Di sini ada macam-macam pendapat. Ama suka memetik apa yang disebut oleh tuan kita Kifayatul Muhtaj yang membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud kata dalam kitab dia Kifayatul Muhtaj, dia kata berlakunya Isra' dan Mi'raj ini ialah pada malam 17 daripada Rajab, setahun sebelum
hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia guna bahasa lama sikit dah. Berlaku pada malam 17. Malam 17. Bahasa kitab lama, bahasa Melayu klasik kita ni, ada beberapa perkataan yang digunakan dalam kitab lama tetapi tidak digunakan dalam percakapan kita harian. Ni likur guna lagi likur. Hak tua-tua, orang tua-tua guna lagi. Kalau hak beranak tahun 90, tahun 2000, tahun 2000 ni tak guna ada likur. Likur. Tikmeh kita biasanya likur lah. Tikmeh dia beranak tahun berapa? 88. Tikmeh beranak tahun 88. Masih dengar lagi lah. Kalau orang dia tahun 2000, 2001 ni kata likur ni jangan guna dah. Ambo guna kat likur ni sebab kita duduk budak-budak tu kita duduk dengan taknya. Ambo duduk bukan dengan nenek, moyang. Moyang ni ada lagi bahasa-bahasa Kelantan kita klasik. Dia kata mana 7 likur ni mana ni? 7 likur. Dalam bulan Ramadan tu dia kata, ni mana 7 likur. 7 likur itu berarti malam 27. Kalau 1 likur 21. 1 likur 2 likur 22. 3 likur 23. Kalau 7 likur iaitu malam 27 dari pada bulan Rejab. 27 hari bulan Rejab setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Hari ini tahun hijrah 1445. Setahun sebelum hijrah. Artinya hak yang kita bincang malam ni, peristiwa ni telah berlaku. Bukan cerita karang-karang ngedak ni, cerita sungguh. Berlakunya 1440 tahun yang lalu. 1440 tahun. Tu tarikh dia ada. Tarikh berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Belum lupa dia aku start tadi pukul 8.03 dah. Ambo ajak malam ni nak kecek. Dia kena sejam. Kalau sejam, ambo kecek 8.03, ambo kena berhenti 9.3. Di email kata ni 45 minit. 45 minit artinya pukul 8.47, 48. Lebih kurang tu. Cukup 45 minit. 8.48. 8.48. Kena isyaratkan kau nyambungkan dalam ambodan kecek ni ralik. Dia ralik ni kalau kita tengok orang tengok kita. Kita orang kecek ni kan sedap ralik kan. Kalau mata kita kecek, kita tengok kecek. Rasa boleh lah nak berhenti. Kalau rasa tengok pengambil tu tengok kampung itu sedap kita kecek. Tapi kalau kecek buka pun tengok kecek, buat kecek tu kita rasa nak potong lah betul. Kalau sambung kecek lama kena tengok kamu. Di kampung kecek kita tengok kamu. Barulah kamu pun semangat. Kamu boleh berhenti pukul lewat pun boleh berhenti. Sebabnya kamu makan nasi dah. Kamu buka cuma ayam tak ada minum. Kamu makan nasi. Dalam kereta. Untuk bila kamu bawa kereta kamu makan nasi. Sebabnya bila kita makan nasi ni petua kepada muslimin-muslimat sekalian. Kalau kita nak mari masjid terutamanya di ini mudah. Malam ni ada Isra Mi'raj, malam ni ada Maulud, malam ni ada apa-apa. Kita nak mari dengar orang mengajar, kena makan nasi dulu. Nak mari sembahyang, makan nasi dulu. Pertama-tama kalau ada nyakit, memang comel kita makan nasi sebelum daripada kita mari sembahyang.
Kalau kita makan ubat, Ambo tanya doktor, kalau ubat 2 kali sehari makan. Kita makan pukul 7 malam untuk malam, pukul 7 pagi. Apabila kita makan nasi, tuan-tuan sekalian, bila perut kita kenyang, dia tidak ada reminder kita untuk nak balik. Kalau kita tak makan nasi, dia akan jadi, lama ustaz ni mengajar, panjang email baca ayat. Kalau kita tak makan nasi, sebab malam ni kan, makan nasi. Boleh pergi lagi sampai pukul 10. Kalau nak baca Isra' Mi'raj, nak baca semua ni kan, boleh pergi lagi. Sebab tak ada masalah. Kalau mau pergi tempat-tempat itu, ada satu tempat dia email kata, kalau tak sebalik malam ni kita cari homestay. Lagi panjang boleh kita kecek. Kalau tak boleh bayar, tapi ada homestay dia. Kalau tak boleh ada homestay, tak pelik malam ni. Lebih lama lagi kita boleh kecek. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Ambo teringat makan dulu kan. Satu kali tu Ambo pergi ke Temboro. Temboro ni satu pondok di Indonesia, di Jawa Timur. Timur ke tengah tengah. Kita naik kapal gerbang turun di Jogja. Jogja tu di Jawa Tengah. Kemudian jauh lagi jalannya dia tu bawah Sabah. Ada satu istimak tabligh sana. Ambo pergi. Bukan istimak tu kan. Dia ada majlis pendaftaran pelajar untuk belajar di pondok Temboro. Ketika yang pergi tu ramai, sangat ramai. Pelajar yang didaftar kepada itu berjumlah 1,000 orang lebih. Ramai, jam jalan. Dan apabila kita pergi sana, kita ni Ambo pergi sekali dengan jemaah ulama untuk guru pondok kepada di Kelantan ni, kita join sekali. Ambo tidak untuk guru, Ambo tidak ulama. Tetapi apabila kita pergi sekali dengan mereka, dia bagi tiap-tiap malam kita kena pergi kuliah di masjid dalam kawasan Temboro. Dalam kampus Temboro tu, dia ada masjid yang tidak jemaah ada 10 butik. Jemaah sebutik ada 10 butik. Jadi dia bagi petang-petang ni, kereta dia akan ambil Ambo, dia bawa pergi di masjid. Kita sapa sana kan, kita sapa di masjid macam tetangga kita. Sapa tu orang sambut kita. Orang sambut kita. Bang sapa saat ni, orang tak ada nak sambut, kamu mari sapa kita semayang tu. Ni Ambo cerita di Temboro. Dia sambut kita. Dia kata duduk dulu Pak. Timnya mati kata silakan duduk dulu Pak. Kita pun duduk. Dia akak mula-mula kita makan pisang gitu. Tak main maghrib lagi ni, dia akak pisang gitu. Setaka pisang. Pisang batu. Sedap. Pisang batu besar. Ambo kata pisang batu lah. Kamu tak ingat pisang. Dia setaka tu 5 butir. Ambo makan habis 5 butir. Lepas tu sudah tu dia kata Pak minum. Dia bubuh teh kau. Ambo makan teh kau. Lepas tu lebih. Ambil semaya. Patutlah kita tengok orang tua kita dulu kan dia makan pisang, lecet pisang tu pada reti. Kita makan pisang ke batu rebuh 5 butir tu memang kenyang. Memang kenyang. Lepas Isya tu makan nasi pula. Nah, puasa tak saya makan nasi sebabnya kenyang dah makan pisang. Dan memang sangat itulah. Ambo lepas Ambo balik daripada Temboro, Ambo pergi ngajar mana-mana, Ambo wayak pada orang situ supaya makan nasi sebelum nak pergi masjid. Orang mengajar Ambo tu memang Ambo makan nasi kan. Ambo nak pergi ngajar mana-mana, Ambo makan nasi dulu. Orang bagi nak dengar orang mengajar juga kena makan nasi. Makan nasi ataupun makan benda mengenyangkan dapat membantu kita mendapat ilmu dengan okey. Kita tak nak teringat kepada benda yang lain kecuali kalau orang mari mengajar Isra' Mi'raj, maka kita pun boleh masuk dalam kepala kita Isra' dan Mi'raj.
Orang yang mengajar bab wudu, maka bab wudu masuk dalam kepala kita. Orang yang mengajar apa saja di masjid kita, maka masuk. Kenapa? Tidak ada gangguan cacing dalam tubuh kita. Baik. Kita teruskan dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Sebab apa ini kita buat majlis memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj? Sebab apa? Ni nombor berapa poin ni? 1, 2, 3, 4. 4 poin ke-4 ni. Sebab apa tu ini kita mengadakan Isra dan Mi'raj? Tak lain tak bukan diadakan majlis Isra dan Mi'raj ataupun memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini kerana ini adalah suatu peristiwa akidah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ialah peristiwa akidah. Akidah yang mana orang yang percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini semakin kuat imannya. Semakin kuat. Dan ada di kalangan orang Mekah pada ketika itu yang semakin longgar akidah. Bila Nabi kembali daripada Isra dan Mi'raj, Nabi berada di rumah Ummu Hani. Pagi itu lalu Abu Jahal. Abu Jahal bertanya Nabi, "Hai Muhammad, ada apa-apa berita terkini?" Maka Nabi kata, "Ya." Apa dia? Malam tadi aku telah pun diisrakan dan dimi'rajkan. Aku telah pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, wa naik sampai ke langit, ketujuh sampai ke Mustawa, kemudian turun semula. Bila begitu Muhammad, Nabi-nya sebagaimana yang disebut dalam Kifayatul Muhtaj, lebih kurang waktu lepas Isa lah kita kata dia. Nabi sedang tidur berguling di atas di hijir Ismail. Lebih kurang lepas Isa berlaku peristiwa itu. Nabi kembali pula ke Mekah sebelum waktu subuh. Kalau kita kata pukul 9, pukul 10, kelip pula dari pukul 5 atau pukul 6. Lebih kurang 8 jam, 7-8 jam tu je. Maka ini, apa yang diceritakan oleh Nabi ini, satu perkara yang takjub. Maka Abu Jahal, akidah dia tidak percaya kepada Nabi. Kemudian Nabi wayak pula gitu pula. Oh, kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, sukakah kamu jika aku ceritakan kepada orang Mekah apa yang kamu ceritakan ini?" Maka Nabi kata, "Ya." Oh, Abu Jahal berselala keliling bandar Mekah. "Hai, cerita Muhammad, belawak sungguhlah Muhammad ni." Dia kata dia pergi ke Masjidil Aqsa, naik langit, kemudian turun pelik. Semalam dia masih ada lagi duduk di Baitullah. Hari ni duduk sini lagi. Semalam dia kata dia pergi ke Baitul Maqdis, naik langit. Maka Abu Jahal tak percaya. Orang Mekah yang tidak percaya, maka mari ke rumah Ummu Hani. "Hei Muhammad, benarkah apa yang kamu ceritakan kepada Abu Jahal?" Nabi kata, "Ya, semalam aku telah diisrakan dan dimi'rajkan." Naik sampai ke langit. Okey, puak-puak Mekah kata, "Kalau betul lah kamu ni pergi ke Baitul Maqdis semalam, dan kamu naik sampai ke langit, pas kamu turun pula ni, acu kamu angkat kaki kamu yang kanan." Nabi puaka kaki kanan. "Acu kamu angkat kakimu yang kiri." Bila kanan nak naik kaki kiri, maka Nabi pun turun kaki kanan dia. Turun kaki kanan dia. Puak-puak kafir Quraisy kata, tak aci. Apabila turun kaki, apabila nak naik kaki kiri, turun kaki kanan. Mana boleh nak betul? Kami kata naik kaki kanan, jangan turun kaki kanan, turun kaki naik kaki kiri. Biar begitu. Jangan jijak dengan bumi dua-dua. Mana boleh nak betul tak?
Kalau nak agak dua-dua kaki tak boleh, macam mana mu kata semalammu naik langit, naik sampai ke mustawa belawak ni Muhammad. Mari pula satu kumpulan pula. Muhammad, kalau benarlah kamu semalam kamu telah pergi ke Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis, mungkin ke Baitul Maqdis, maka cuba kamu royak kepada kami ada berapa tiang Masjidil Aqsa itu. Nabi di sampai Masjidil Aqsa, Nabi bukan bina dia. Kita ni pun kita kata kalau orang tanya kita, duk mari semai semua. Tak payah dah. Orang tanya kita berapa tiang Masjid Al-Munir mungkin baca. Tak payah boleh royak. Yang paling kan ni tak payah ada salah tiang. Boleh royak ke tak? Tiang ada berapa butuh dia? Tu tanya tak aja. Tanya siapa orang muda sikit. Kan siapa? Berapa putus dia? Tak boleh nak ayat juga. Banyak email pula ada berapa putus dia semua sekali. Tu dia. Acok tanya ni ada berapa kacing baju? Ni. Orang tanya ada berapa kacing? Tak nak ayat berapa ni? Jumpa tukar sama, tapi jumpa ni yang kita ada. Orang tanya kita, dia mau makan nasi tiap-tiap hari. Berapa pinggir dia mau makan nasi? Berapa suap nak habis pinggir? Nasi kabu pagi-pagi kita makan nasi kabu. Sini mana nasi kabu sudah? Bagus. Tu. Pau. Nasi kerabu jijak. Kita beri nasi kabu jijak tu dah. Kabu bakar tu. Sepinggir kita makan pagi tu. Berapa suap apa? Boleh bayar? Nasi kita makan nasi pomak tu, pomak pelapis tu, nasi lauk pagi ni dia tu berapa suap apa? Boleh bayar? Kan kita makan tiap pagi kan nasi lauk. Jadi Nabi SAW, Nabi tak boleh raya. Dan lagi Faidul Muhtaj diceritakan ada khilaf ulama. Satu kata didatangkan Baitul Maqdis depan Nabi. So pendapat lagi pula tidak didatangkan cuma Nabi bila. Nabi boleh bila. Lekat tunjuk. Lagu mana Masjidil Aqsa Nabi boleh bila. Berapa? Nabi rakyat bilangnya pun tak percaya tak lawak Muhammad. Moga puak-puak dia tak pergi. Ni payah tak kita cerita orang dah. Dia tanya. Lepas tu dia kata bakit lawak. Tiga kopi dia tak sapa lagi. Payah belakang tu dah. Rakyat betul. Kau rakyat salah kau. Kalau kita kata kalau dia rakyat bilangnya salah. Dia kata salah juga. Kita rakyat bilangnya betul. Dia tak boleh terima juga. Jadi ringkasnya dalam poin yang keempat yang berkenaan dengan peristiwa akidah ini, sini nak ceritanya Isra dan Mi'raj ini dia panggil jadi macam konflik dalam akidah. Kita tidak tahu tuan-tuan sekalian. Takdir kata kita berada di zaman Nabi, zaman itu tak tahu kita duduk di mana gitu. Tengok. Sore tadi. Sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal mencari dia. Jumpa dengan Abu Bakar. Maka Abu Jahal kata, "Wahai Abu Bakar," kata Abu Jahal, "mu ada jumpa dengan sahabatmu Muhammad?" Abu Bakar tak jumpa lagi. Dia rakyat semalam dia Isra Mi'raj. Dia naik langit malam. Maka Abu Jahal berkata, "Betul ke tak? Apa yang diceritakan ini daripada Muhammad?" Ya. Dia kata semalam dia pergi sampai ke Baitul Maqdis di Palestin.
Kemudian naik ke langit. Lepas tu turun pula. Pagi ni ada di rumah Ummu Hanif di Mekah. Maka kata Abu Bakar, kalau benarlah apa yang kamu ceritakan ini daripada sahabatku Muhammad, kalau lebih daripada tu lagi pun aku percaya. Tu ayat siapa ke Palestin, kalau ayat ke Afrika, siapa ke Jepun, siapa ke apa nama ni, Amerika Selatan, jarak yang lebih jauh lagi pun aku percaya lagi. Ini apa ada akidah Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah dia dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq dengan arti tersangat membenarkan. Gapo Nabi royak dia percaya. Ini kuat iman Sayyidina Abu Bakar. Baik. Ada satu kumpulan zaman kita lagi yang mengatakan bahawasanya Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah ruh sahaja, jasadnya tidak naik. Jasad Nabi duduk Mekah, naiknya ialah ruh sahaja. Dan ada juga yang mengatakan akhir zaman ini Isra' dan Mi'raj itu berlaku hanyalah di dalam mimpi sahaja. Nabi bermimpi sahaja. Maka dua kumpulan ni kita tolak. Ni tu email buat program lagu ni nak suruh kita tahu ni. Hamba mari pun ayat benar ni. Nak ayatnya akidah yang mengatakan Isra' dan Mi'raj roh sahaja. Akidah yang mengatakan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi sahaja. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ialah Isra' dan Mi'raj Nabi itu adalah dengan tubuh, jasad serta roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalulah Nabi ini Isra' Mi'raj dengan mimpi ataupun dengan roh saja, tidak akan berlaku. Abu Jahal dan kuncu-kuncunya tidak mempercayai. Kalau ambo ayat khabar mari kan pagi mari ambo makan nasi kerabu di kapur bau jijak nasi kerabu. Sudah makan nasi kerabu, ambo pun naik kapal hotel tengah hari makan mie di New Delhi, India. Lepas tu ala petang tu pergi minum teh pula mana di London. Lepas dah balik malam pula pergi makan pula spaghetti di New York. Dinner pagi tadi makan pula mana pula di Islamabad. Ataupun Hong Kong, apa kita sebutlah. Saat ni mari sini dah kena telanggar mata atau mari sini. Lepas tu apa kata ya Allah kata ini awak ni 2-3 putih bandar ni bandar pelik-pelik saja tu. Ya Allah kata. Kata apa kata? Sungguh dia mungkin lagu mana tu. Mari dulu makan 2-3 tempat ataupun lepas isah malam kita cerita lepas isah malam pagi tak ada siapa nak melanggar. Buat email semaya subuh tak ada langgar. Buat email semaya isah dilanggar, lepas tu pergi makan teh di New Delhi, makan gotus di London, lepas tu pergi ke New York, makan di Tokyo. Allahu Akbar, banyak putih negara canggih kan. Kata mau kata orang pergi dalam mimpi ya. Itu dalam mimpi. Siapa kau nak berikan pelawak, dusta, bohong? Siapa kau nak berikan tu? Tak siapa. Sebab dalam mimpi ni macam-macam mimpi. Dalam mimpi kadang-kadang kita jadi orang kaya lah, jadi orang kaya, jadi di situ, di sini. Padahal kita duduk atau rumah kita dah.
Biasa kalau mimpi. Tidak akan ada orang yang pakai lawak jika kita ceritakan itu adalah mimpi. Tapi Nabi SAW menceritakan kepada Abu Jahal dan penduduk Mekah kisah Isra Mi'raj yang berlaku kepada diri dia. Mereka menolak. Kenapa? Kerana Isra dan Mi'raj Nabi ini dengan tubuh dan juga roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pegang keyakinan kita peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku kepada Nabi memang betul, dan ia adalah bukan dengan cara mimpi, mega, roh dah. Tubuh dan juga jasad Nabi serta roh Nabi sallallahu alaihi wasallam disekali. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu 8:37. Kalau tu email yang ada ni 10 minit lagi. Tak ada merah juga. Kita kira-kira kisah dah ni. Kalau kau nak siapa, berhenti dah kali. Kisah dah ni. Dah lagi. Kita kira-kira. Kita tengok 10 minit lagi. Pasal kalau waktu email lah 45 minit 8:48. Dan ni 8:37. Kita pergi sikit lagi. Fakta kadang-kadang kalau boleh pergi, kita kecek lagi. Kalau tak boleh pergi, kita main sini. Gitu ya. Baik. Ni faktor ini Ali Ambo maaf lagi lah. Kalau salah orang nak pelik kau. Kalau tak imagine pun semula, kalau Ambo yang nak sejar, kena sejar. Ambo kecek. Sebab apa? Sebabnya Ambo yang ada saat ni nak mari kena makan nasi. Semula kalau bunyi tikmil umum kata Ustaz Rosli nak mari, maka nak mari masjid tu petang tu makan nasi dulu. Sebabnya itu dah. Hamba mari nak kecek lama. Tapi malam ni tak apa, hamba tidak kecek lama pasal tidak ada persediaan. Boleh jadi tak makan nasi lagi deh. Tapi kalau semula mula ingat kalau ada iklan kata Ustaz Rosli mari makan nasi dulu. Baru sudah kita kecek. Baik. Nabi kita ni baru nak start Isra lagi. Baru nak start Isra. Merah dah lagi Isra baru ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj Nabi berada di Hijr Ismail. Orang di Mekah dia tahu Hijr Ismail ni mana. Kita duk keliling apa nama ni Kaabah tu. Orang di Mekah dah tak benda lagi boleh tengok dari TV kau tak? Di musim itu kita tengok tempat ada ramai orang duduk stop kali di Kaabah tu nampak tu semaya situ. Di situlah Hijr Ismail. Apa tidak kita pergi Mekah sekali sama. Tahu tidak 2009 itu kita pergi sekali. Okey. Apa ingat mau masuk dalam Ustaz apa? Okey. Hijr Ismail ni orang pakat wuduk nak semaya dalam itu sebab dia tu adalah salah satu daripada tempat yang mustajab doa. Mustajab doa apa nama ni di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail ni sebahagian daripada Kaabah. Kalau cerita kita saya di Mekah saya semaya dalam Kaabah. Jodoh ke remon semaya dalam Kaabah. Jodoh ke remon semaya dalam Kaabah. Remon ni raja negeri mana? Raja-raja yang boleh masuk dalam Kaabah ni. Tidak raja pun boleh. Orang badai pun boleh masuk semaya dalam apa ni dalam Kaabah. Di mana? Hijr Ismail. Nabi berada bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib. Duduk dia panggil lepas Isya tu, maknanya Nabi sedang dia panggil tidur, dalam bahasa Arab dia panggil bainal yaqazati wan naumi. Orang kampung hamba bainal yaqazati wan naumi ni dia terjemuh dengan tidur hari-hari. Orang sini sebut gitu ke? Tidur hari-hari. Hamba duduk sebelah sungai ni ya. Jadi lupa. Orang kampung hamba panggil tidur hari-hari. Ada tak sini orang Batak panggil tidur hari-hari? Kalau dah ni dia panggil tidur ayat. Orang kampung. Antara tidur, antara jenera dan tidur. Antara
jaga dan tidur. Nak kata tidur, tak juga. Nak kata jaga, tak juga. Tu dia panggil bainal yaqazati wan naumi. Antara tidur dengan jenego. Orang dah semaya. Orang semaya, jenego dah ada semaya. Kalau orang tidur cara ni, nak kata tidur, tak. Nak kata jaga, tak. Dia tengah semaya. Batal kan tak? Semaya. Batal kan tak? Orang yang duduk congok, yang tidak tetap papai punggung. Nak Nabi kau yang ngajar tu, sungguh. Dia mau ambil semaya mula. Dia mau duduk lagu ni. Kalau sepatut kota ayah ni tak apa. Tu tak apa. Tetap papai punggung. Ada orang pesen negak ke? Tu tidak tetap papai punggung. Nak ukur batal tak batal tu, kena tengok. Tidur tu dia panggil tidur bainal yaqazati wan naum. Tu ustaz-ustaz kita yang mengajar fiqh, kita tegaklah ke mana. Kalau kita dengar orang mengajar, kalau kita tak dengar langsung, orang itu dipanggil jenego. Kalau tidak tetap pakai punggung, batal semaya. Kena kena semaya mula. Orang yang semaya tak dipung, kalau dia tak khabar langsung, maka kalau dia cacat, batal. Kalau dia tidak cacat, kalau dia duduk tahiyat akhir, cara tahiyat akhir batal sebab tidak tetap pakai punggung. Kalau dia duduk cara tahu tasyahud awal, pakai punggung dia letak pada atas di atas tapak kaki dia. Maka tetap situ. Orang ni kalau dia jenego sekalipun tidak batal. Apatah lagi kalau dia tidur hari-hari. Tidur hari-hari antara jaga dengan tidur. Nak kata tidur tak, nak kata jaga pun tak juga. Kalau orang mengajar dia dengar ngongeng. Tak main baca Quran dia dengar. Tak main baca. Tapi tak tahu baca apa. Ngajar apa tahu. Tu dia panggil tidur lagi tu tidur mama lagi tu dah. Kalau tak faham, tak dengar, itu dia panggil tidur. Jadi Nabi duduk situ. Tidur sekali dengan sepupu dia di dalam hijr Ismail. Ulama menyebut di antara sebab apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan ialah tahun itu namanya tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi bersedih hati kerana pada tahun itu berlaku dua peristiwa besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan hati Nabi kita. Pertamanya berlaku pada tahun itu ialah bapa saudara kepada Nabi iaitu Abu Talib telah meninggal dunia. Nabi kita ni kan, kisah Nabi kita kalau kita baca dalam ketika mondok, kita cerita Nabi ketika kecil. Isra Mi'raj ni kita cerita ketika Nabi umur banyak dah. Iaitu ketika Nabi berumur 52 tahun. Kalau orang kerja nak matching tu 52 tahun dah umur ketika tu. Berlaku pada masa Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita baca berjanji musim mondok kita baca wa kana sallallahu alaihi wasallam walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam shahran ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Tak kala Nabi kita berumur 2 bulan. Nabi mengandungkan Nabi 2 bulan. Syahran ni 2 bulan. Apa berlaku kepada Nabi, keluarga Nabi? Tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Telah wafatlah ayah Nabi di Madinah.
Siapa ayah Nabi itu? Abdullah. Mak Nabi mengandungkan Nabi 2 bulan. Artinya mak Nabi 32 bulan dalam kandungan mak dia, Nabi telah jadi yatim. Ni cerita dalam perjanji. Lahirlah Nabi dalam keadaan dia itu yatim. Umur Nabi 2 tahun, mak Nabi ajak Nabi pergi ziarah kubur ayah dia di Madinah. Nabi dari Mekah pergi ziarah kubur ayah Nabi di Madinah. Ala balik sampai pada satu tempat nama tempat tu Abwa. Sampai situ mak Nabi pula wafat. Jadi Nabi yatim piatu, mak tak ada, ayah pun tak ada, meninggal keduanya ketika Nabi berumur 2 tahun. Maka datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib memelihara Nabi, ayah kepada ayah Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ini pelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berumur 8 tahun, datuk Nabi pula meninggal dunia. Allah. Berapa kali tu? Ayah, mak, datuk. Umur berapa? 8 tahun. Ambo meninggal, ambo 9 tahun. Oh sedih tak ada raya. Tapi tu ada lagi ketika tu. Ayah ada lagi. Tu ada belakang, tu ada lagi. Kiri kanan ada lagi. Tapi mak ambo meninggal awal lagi. Umur 28 tahun meninggal dah. Mak ambo. Tapi tu ada ayah pada lagi. Tapi sedih tak ada raya. Teriak sama. Kemudian menyembuhin nanya tempat mek kita. Kita ni sedih. Pergi sekolah cikgu tanya. Tanya cerita mek kita mati. Kita ni agak sedih tak ada raya. Teriak alik pintu. Terus kabut tu nanya ni, nak mana mek punya mati, mana mek mati. Waktu banyak kepala si anak yatim. Sedih tak ada raya dah tu. Padahal hanya mati muk saja, mati muk saja. Nabi ni 8 tahun tu mati, ayah mati, muk mati. Ada satu orang penceramah masa budak-budak dulu, dia ikut jadi ceramah. Jadi mengajarlah. Nah. Dia ya cerita Nabi sedih, cerita Nabi ni dia kata. Dalam kandungnya meninggal ada ayah. Lahir pula ayah tak ada dah. Lepas tu mak pula mati, lepas tu tuk pula mati. Ibaratnya dia kata, sudahlah jatuh ditimpa tangga. Tahu? Sudahlah jatuh ditimpa tangga. Berdebok jatuh. Oh, jatuh daripada rumah, daripada tangga tu kan. Kita naik tangga jatuh daripada tangga tu. Sakit dah jatuh tu. Sudahlah jatuh ditimpa tangga. Kita jatuh pada tangga pula timpa atas kita pula. Allahu Akbar. 2 kali sakit. Bangun-bangun kena tahi ayam monek pula. Alah betul lah. Sedihnya pula. Tahi ayam monek pula tu. Itu ibarat dia dah. Ketika Nabi berumur 52 tahun ni, ayah saudara ataupun bapa saudara Nabi meninggal dunia. Allah sedih Nabi. Pak saudara ni kan, bila kita tidak ada belakang tu, tak ada belakang tu, pak saudara apa kita pula mati pula sedih. Walaupun ketika tu kita tua dah. Tapi pak saudara mati ni kan, pak kita sedih ni, pak saudara baik dengan kita. Kalau pak saudara tak baik dengan kita, mati dia pun tak serah lama. Homo je. Pak saudara tak baik ni kan. Cikgu kita mati. Pak saudara sulu, pak Allah ni dia je bagi saka. Dia kata aku bagi saka ni tanah, aku bagi sama rata belaka. Oh sedap dia royak sama rata. Cek tanah cikgu kita dalam kepada kata baru tu boleh dia belaka. Homek kita ni boleh dipindah yung. Lu jering. Siapa tahu kata lu jering ni lagu mana tanah dia. Musim boh ni kan. Sepong laut situ.
Orang lain kering apa dia tak kering lagi. Lo ni ada jalan kesbang pula dah, kiri kanan pula. Ada yang mana lagi? 1 ekar di Bandar Kota Baru, Division 1. Berapa tanah sekar? Sekar dia apa nama ni Teluk Jeri. Berapa? Dah lah bagi tu boleh kau mek kita tanah mek kita tu boleh kita boleh tanam situ. Pak Ali dia boleh Bandar Kota Baru. Kok tahu lagi dia nak marah tu kita. Nah. Anak saudara pergi rumah dekat. Siapa dah anak saudara rumah? Mak saudara sabit tu cakap ambak air. Siu. Pakai air gitu. Dia mana buat air kalau anak saudara. Kok tahu tanya mak si gimana dia? Air. Pak kok mana anak saudara anak saya? Anak saudara pergi jalan rumah. Malah buat air. Amak air semua. Selagi tak boleh biti. Kalau nak jaga. Nak ikut. So kalau nak biti. Dia sendiri pun kopi dia. Dia di pasar Kota Baru. Ulai orang dia beli kan. Tak ada tukar. Kaca panjang semua. Cicah budu. Dia cicah budu tu kau cacah semua. Takut parah budu. Jatuh pisau tak beli. Jatuh pisau kau pucuk beko kau dia kata parah budu. Faham tak tahu anak saya dah gitu. Hal ni kan buat darah ni hak Nabi sedih ni Abu Talib, masya-Allah. Tak ada belaka dah keluarga Nabi tu apa nama ni mau ayah tu ada dia ambil pegang. Dia jaga Nabi support dengan anak dia sendiri. Saya lah. Nabi sangat sedih dengan kewafatan Abu Talib. Satu. Yang kedua, tahun itu juga berlakunya wafat meninggalnya isteri Nabi SAW. Isteri yang tercinta iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Allah, Nabi saya. Nabi dalam kitab Faridatul Faraid itu dia cerita isteri-isteri Nabi. Ada riwayat mengatakan isteri Nabi semua sekali ada 11 orang. Ketika wafat Nabi ada 9 orang isteri Nabi. 2 orang wafat sebelum Nabi wafat. Siti Khadijah wafat sebelum Nabi wafat. Maryam Qibtiyah wafat ketika Nabi belum Nabi wafat dia dulu sebelum Nabi kita wafat. Baik. Nabi kita tahu belakang. Nabi ni dia ni berpoligami. Nabi mempunyai isteri lebih daripada satu. Tetapi sebelum Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi tidak ada isteri yang lain. Sayangnya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah sebelum daripada wafat Khadijah, Nabi tidak berkahwin orang lain. Selepas wafat Sayyidatina Khadijah barulah Nabi kita kahwin dengan orang. Satu hari Nabi balik, Siti Aisyah sedang memasak. Tak tahu masak dapur lah. Duduk itu. Masak dapur. Nabi SAW balik. Nabi pergi belakang Aisyah. Nabi pergi Aisyah. Nabi peluk Aisyah balik belakang. Kan jawab ke? Kan jawab? Kenapa? Manyo lah gitu. Tak payah jawab. Tak sewaya tak. Ni hari ni. Hari tak sewaya. Kalau tak ada yang buat, malam ni buat. Pagi esok kau kita balik tu. Kita pergi di belakang dia kan. Dia tengok dia masak tu. Kita pergi peluk. Kejut dia. Ambil sodak tu tak pada. Wala datang ni. Lek ni malam ni. Dia kata semalam pergi dengan Isra Mi'raj, Ustaz Rusli royak lah betul. Nabi buat lah betul.
Apa kata Nabi? Aisyah, kamu masak apa? Kamu masak apa ni Aisyah? Aisyah kata, saya masak sikit-sikit lah. Nabi kata begini, tambah lagi kuah, tambah lagi air, supaya kuahnya menjadi banyak. Aku nak bagi kepada orang yang pernah baik, sahabat-sahabat kepada Khadijah. Lalu Aisyah kata, Aisyah ni isteri Nabi, muda. Ketika Nabi wafat, umur dia 18 tahun. Baru lepas SPM. Kalau dah ni 18 tahun, muda kan isteri Nabi Aisyah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bapa tak ada sebut-sebut nama Khadijah, ke dia tu tak ada. Ni ada lagi ni, hanya ada ni. Masih ada dan muda lagi. Tengok ayat. Aisyah ni comel. Aisyah Humairah, putih dia tu Humairah, putih kemerah-merahan. Putih ni ada putih pucat, putih Cina, putih kuning lasak, macam-macam ada putih. Ni putih, apa dia? Putih merah, kemerah-merah, comel dia. Jadi ni sebab dia. Sebab Nabi Isra' Mi'raj, Nabi sedih. Maka dibawa berjalan. Allah Ta'ala bawa berjalan Nabi ni supaya Nabi gembira. Kita kerja dah. Kita main apa. Kita pun start motor prong ala PCB. Kita tunjuk tu apa dia? Atau perahu, atau gabak, atau kapal, atau apa dia? Ada lembu, ada kuda. Kita pujuk hati anak kita. Maka Nabi pun lagi tu berjalan, dibawa berjalan untuk melihat supaya Nabi gembira. Jadi mula-mula sekali untuk memulakan perjalanan, Nabi yang sedang tidur di hijr Ismail diusung oleh 3 orang malaikat. Jibril, Mikail. Yang 3 tu khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak tahu nama apa yang 3, dan ada yang mengatakan yang 3 itu ialah Israfil. Nabi sallallahu alaihi wasallam belah dada. Di belah dada. Jibril belah dada Nabi, buai darah hitam. Jibril kata ni tempat setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara aslinya ada darah hitam di dalam badan Nabi. Kita masih ada darah hitam. Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj telah dibuai darah hitam. Dibubuk iman, ilmu gapo di dalam dada Nabi. Kita selain daripada Nabi masih ada lagi darah hitam. Darah hitam ini adalah tempat duduk syaitan. Sebab itulah pengajaran pertama daripada Isra' Mi'raj ini ialah kita kena ingat, kita kena sedar bahawasanya dalam diri kita masih lagi ada darah hitam yang menjadi tempat duduknya syaitan. Sebab tu kalau kita tinggal ibadat ni, kita tinggal semaya sekali, baru sedap. Mula-mula kita istighfar, astagfirullahalazim. Tinggal 2 kali. Kurang sikit dah, astagfirullahalazim. Tinggal 3 kali. Tinggal 4 kali. Jadi sedap pula suka kita dengan tinggal semaya. Apa pergi korupuh, pergi musahim. Saya dulu kita tidur masjid, tidur balas sampai dulu kan. Tahun 80-an. Tahun 80-an. Duduk kapung. Pergi jalan singgah musahim. Dia apa dia kata, "Li, kau tak maya." Dia kamu. Li, kau tak maya dalam ni. Kau tahu kan ada motor maya? Tak ada weh, kalau maya tak ada nak kerja, tak ada. Asal dari semaya tu. Asal kita sayang sekali kita semaya. Zaman sekolah kita duduk semaya sekali. Zaman tua yang pergi masih gomo dia ya kamu li kau tak semaya dalam ni. Bapa dia mau tak semaya? Tak ada dia. Jadi nama ayatnya, karena dalam darah kita ni ada, masih lagi ada tempat setan, menjadikan apabila kita tinggal ibadat, maka kita tak berasa gapo, bukan kita berasa sedap pun. Sebab tu Allah yang raham Tunggul ni Aziz Datuk Bentara Setia, masa dia ada lagi,
Masa tu duduk tupak dulu. Ketika dia pergi tupak majlis buka puasa, lepas pada dia kuliah, lepas asar sebelum buka puasa, dia buka keluar. Ada siapa-siapa dia nak tanya. Ada satu orang dia kata, bang, dia kata, Tok Guru, ni apa ada dalam majlis tu? Tok Guru, hamba nak tanya Tok Guru, dalam bulan puasa ni kan, orang ngajar riwayat, bila masuk bulan puasa, syaitan dibelenggu, dirantai. Maknanya dia tak boleh bodoh dah kita, dipenjarakan, tak boleh itu dah kita. Tetapi kenapa kau dalam bulan Ramadan itu ada orang yang melakukan maksiat, ada orang yang tak sembahyang, bahkan ada orang yang tak puasa? Tok Guru pun jawab, Allah yang tahu. Dia kata, orang yang mari curi kampung kita tu orang baca. Tu ayat kita. Orang yang mari curi kampung kita tu orang baca. Bulan puasa, Roblok di Pasir Peket. Roblok di Pasir Peket, orang baca tu tak boleh mari curi dah ditumpak. Kerana Roblok di Pasir Peket. Tapi apa dia kata, bulan puasa, selepas kena Roblok lagi di Pasir Peket tu, apa ada lagi orang curi, mari curi ditumpak. Itu berani. Tak lain tak bukan dia kata. Kerana tempat kita, kampung kita ni, tempat ni, ada tolu. Ada tolu dia. Apa tolu ke apa dia? Ada tolu. Tolu dari tubuh kita ni namanya poksu. Tu kata. Nama poksu. Nafsu tu lah. Nafsu ni lah. Duk keping kita. Suruh jahat tu. Nafsu ni hidup saya dengan setan tu. Nafsu ni lah dalam tubuh kita ni ada pula tempat duduknya setan kalau hitam tadi. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, hak curi tu tu kata, hak ni hak duduk dalam tubuh kita tu. Hak duduk dalam tubuh kita. Hak duduk kampung kita bukan duduk baca. Orang baca tak mari dah. Setan iblis tu duduk baca. Tak mari dah. Hak duduk dalam tubuh kita, hak curi lagi. Hak duduk maksiat tu dalam tubuh kita. Dan itu pengajaran yang pertama. Jaga baik. Jangan kita mudah-mudah meninggalkan ibadat kita. Sebabnya setan ke mana-mana kan, dia tinggal ada tempat duduk dia, dijadikan di dalam tubuh badan kita ni tempat duduk darah kita, bercampur pula dengan nafsu yang sentiasa mengajak kita supaya kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi ambil perekap. Lebih masuk bila Pak Menek. In the Valentine's Day spirit, and for the record, I think you're pretty great. Oh, dia wayak. Telefon mana wayak masuk putih. Dia wayak. Dia kata you mesti berhenti. Jadi yang rasa cukup sebentar saja. Nak tutup? Boleh tak minta ditutup? Apa yang kita nak tutup sikit? Bukan 5 minutes, minute dua. Nabi SAW kemuncak Isra Mi'raj Nabi menerima satu hadiah yang sangat besar, iaitu sembahyang 5 waktu. Sebelum Nabi terima sembahyang, Nabi melihat pelbagai azab yang Allah Ta'ala kenalkan kepada umat Nabi kita. Orang kata kepala pecah, takut gelik. Siapa ini? Ya Jibril. Ini dah gambaran umat Tuhan yang tidak menunaikan sembahyang, berat pada menunaikan sembahyang. Tengok pula orang makan daging getah, busuk angan. Ini gambaran umat Tuhan yang suka berzina sedangkan sudah ada yang halal di rumah. Melihat pula orang yang berkuku besi, kuku dia daripada tembakau, duduk tekan muka, kekang rata, tekan muka, kekang rata, tekan muka, kekang rata. Siapa ini? Ya Jibril. Inilah umat Tuhan yang namimah, pelagau. Dia dua jenis itu ni kan, jenis itu orang. Pertama dia panggil ghibah. Daripada ghibah membawa kepada namimah, bercara hal dia membawa kepada pelagau dia. Cara hal dia pelagau dia. Ni cekang muka dengan buku temaga, cekang data.
Nabi melihat orang yang kerak lidah. Nabi melihat orang yang memakan bara api neraka. Ni semua ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan maksiat kepada Allah. Tak semaya, berzina, minum arak, makan riba, tak keluar zakat, tidak tunaikan amanah, mengumpat orang, namimah pelaku orang. Dan pesen-pesen perangai yang Nabi tengok semasa Isra dan Mi'raj ini berada di dalam masyarakat kita. Dulu, kini dan selama. Ada semua, tak ngerti-ngerti. Orang berzina ada semua. Orang tak semaya ada semua. Orang mengumpat ada semua. Orang yang tidak keluar zakat ada semua. Orang yang tidak menunaikan amanah ada semua. Terakhir, pemuncak perjalanan Nabi, Nabi menerima ibadat sembahyang. Nabi Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad mulanya 50, akhirnya meninggal 5. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata, ni Tuhan tidak kata, Allah kata seolah-olah. Seolah-olah Tuhan berkata, hai Muhammad, malam ni mu tengok penyakit yang ada pada umat kamu dulu, kini dan selamanya. Hak zina, minum arak, tak keluar zakat, mu tengok. Inilah penyakit umat kamu. Tetapi malam ni Allah Ta'ala menghadiahkan kepada Nabi 5 semaya, umpama 5 ubat, 5 vitamin, 5 suplemen. Yang mana kalau umat Nabi Muhammad jaga maka terhindarlah daripada segala maksiat-maksiat ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah seorang daripada melakukan perbuatan fahsyak dan munkar. Makan ubat ni ubat ni. Ubat ke apa? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 5 butir. Dalam ketubah jemaah dalam beberapa minggu lepas kita baca. Kenapa kau? Allah Ta'ala telah menyebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tetapi realiti dalam masyarakat kita pada hari ini masih ramai lagi orang yang tak semaya. Masih lama lagi orang yang semaya tetapi melakukan maksiat. Bahkan orang yang semaya yang melakukan maksiat ini lebih berat lagi daripada orang yang tak semaya. Tak lain tak bukan orang semaya ataupun orang tak semaya. Satu, orang semaya tetapi semaya dia tak cukup. Ada orang semaya 4 waktu sehari. Subuh tak semaya, waktu lain semaya. Ada orang semaya 3 waktu sehari. Ada orang semaya sekali setahun. Bulan puasa, bulan raya, hari raya yang mari. Ramai lah betul. Dengan jemaah tu ramai dia lagi. Masjid penuh, balasa-balasa penuh. Sedangkan hari jemaah, hari lain, hari jemaah tu masjid je. Balasa lain tak buat. Tapi hari raya, masjid penuh, balasa-balasa penuh. Masjid dekat penuh, pak bawah. Ramai orang mari. Sekali setahun ada juga. Hak sunat dia semaya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, yang kebaiklah hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pada Nabi kita, siapa kita hari ni, hadiah tu masih ada lagi. Masih ada lagi. Semaya dia waktu. Jagalah pokok kita, jaga semaya, jangan tinggal. Kita, isteri kita, anak-anak cucu kita, orang yang di bawah tanggungan kita, biar jaga semaya tak. Dan semaya lah sebagaimana yang diajar oleh Nabi, iaitu semaya di tempat azan, diazankan itu di masjid. Dan semaya dah dengan cara yang betul, bacaan dia yang betul. Jangan semaya dengan bacaan yang tak betul, rukun-rukun tak betul. Belajar. Orang yang mengajar sekeliling tempat kita, masjid kita, masjid mana-mana orang yang mengajar, maka hadirlah ke masjid, belajarlah, menuntut ilmu lah, supaya ibadat semaya kita jadi comel, kita terselamat. Sebab orang yang semaya betul-betul jadi, dia tidak akan buat maksiat, tidak akan berlaku maksiat. Orang itu turun daripada masjid, sudah semaya nak curi, tak pernah sabar. Tak pernah sabar turun daripada masjid nak berzina, tak pernah sabar. Turun semaya nak ngumpat, tak pernah sabar. Turun masjid pergi nak pelakon orang, tak pernah sabar. Orang jaga semaya, dia teringat bila nak buat maksiat, dia teringat aku ni orang semaya. Aku ni orang semaya. Jadikanlah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita
sembahyang itu sebagai perisai daripada segala maksiat, insya-Allah kita selamat di akhirat nanti. Insya-Allah. Setakat itu saja. Minta maaf abang ambil masa lebih daripada abang janji. Abang janji nak berhenti 93 minit, sekarang 9-11 minit. Abang minta maaf lebih masuk. Apapun, semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Abang minta maaf sekiranya dalam kuliah maghrib Amos JNB tadi ada terkeluar perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya, membawa tebik, minta maaf. Aku lakukan bihada, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.